Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada malam ni. Selawat di mana-mana, selawat di mulut maupun di hati. Insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan selawat, kita bersama-sama malam ni, izinkan saya mengomel-ngomel sepatah dua kata dulu, untuk kita berkongsi bersama-sama apa yang telah berlaku pada hari ini, hari Rabu ke hari Khamis. Hari Rabu kita dikejutkan dengan kes COVID yang terlampau tinggi dan kematian pun agak ramai. So kita jangan gundah gulana sangatlah, sebab itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang hidup pastinya mati, yang hidup harus diteruskan kehidupan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, cintakan kesejahteraan, kita patuhilah arahan kerajaan agar sentiasa mematuhi SOP, dan kita cuba elakkan tempat-tempat yang agak-agak berisiko tinggi daripada jangkitan COVID ini, insyaAllah. Seperti yang saya war-warkan selalu, di mana-mana saja kita berada ataupun apa saja yang kita buat, kita sentiasalah beristighfar, sentiasalah berselawat, sentiasalah sebarkan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mungkin hari ini kita terkesanlah sebab terlampau banyak sangat kan, naik terlampau drastik sangat peningkatan kes COVID-19 kat negara kita. Tak apa, itu kita biarkan pihak-pihak yang berwajib menanganinya. Kita sebagai rakyat, kita patuh pada SOP, patuh pada arahan, jangan langgar arahan itu saja. Okay? Seperti biasa, sebelum kita mulakan selawat, mungkin kita berselawat 100 kali ataupun 200 kali pada malam ni. Tujuan saya buat video ni, seperti biasa saya war-warkan pada pendengar ataupun yang melihat video ni, saya cuma mengajak ataupun menyeru seluruh sahabat-sahabat saya, kenalan-kenalan saya di luar sana, agar kita sentiasa berselawat, sentiasa beristighfar dan sentiasa sebarkan salam. Kerana apa yang saya tahu tentang selawat ni, sebab kalau kata kita nak tahu lebih detail lagi, akak-akak, abang-abang nak tahu lebih detail lagi, boleh refer pada ustaz ataupun ustazah yang lebih arif tentang keberkatan, keajaiban selawat ni. Kenapa saya tekankan, kenapa saya selalu buat video tentang selawat? Sebab saya nak semua orang merasai kenikmatan dan keajaiban selawat ni sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita sentiasa saya lah sentiasa dilalaikan oleh keduniaan. Kadang-kadang kita sibuk, kita pergi sana, kita pergi sini, sibuk dengan urusan kerja. Itu terpaksalah kita lalui kan urusan kerja kita kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Tapi manisnya, nikmatnya, bila kita sibuk pun macam mana, kita sentiasa berselawat di mulut ataupun di hati. Tips dia macam saya war-warkan selalu, bawa tasbih ke mana-mana saja kita pergi, kita bawa tasbih, kita berselawat dengan tasbih. Biarlah orang nak kata kita ni ustaz jadian ke, ustazah jadian ke, pedulikan apa orang nak kata. Orang boleh kata apa mereka nak kata, tapi orang tak dapat menikmati apa yang kita rasa bila kita amalkan sentiasa berselawat. Walaupun di mulut, tak di mulut, walaupun tak berselawat di mulut, kita berselawat di hati. Kadang-kadang orang cakap apa ni, kalau kita pegang-pegang tasbih ni nampak macam terlampau macam-macam lah orang boleh cakap. Kita abaikan apa orang cakap. So, orang boleh cakap apa orang nak cakap. Okay. Macam pengalaman saya lah tentang selawat ni. Banyak dah video-video saya akan cakap benda yang sama, saya akan ulas benda yang sama, sebab itu yang saya nak, itu yang saya harapkan sebagai kakak, abang-abang, adik-adik, anak-anak di luar sana yang sentiasa berselawat. Kerana setiap kali kita berselawat, malaikat berselawat untuk kita, Allah berselawat untuk kita. Sekali kita berselawat, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Itu saya rasa ramai orang tahu, ramai orang dah maklum dah perkara-perkara ini kan.
Sebab cuba kita nak ringkaskan, bukan nak ringkas, nak cuba nak terangkan, cuba nak flashback balik, cuba nak ingatkan perkara yang dah kita lupa. Sebab bila kita berselawat, kita rasa benda tu macam apa apa je selawat kan. Orang cakap selawat. Tapi sebenarnya bila kita berselawat, kita di Malaysia, kita di Pening, kita di Johor, kita di Kuala Lumpur, kita di Kelantan, Terengganu, Pahang, kita di selatan dunia pun, bila kita berselawat, selawat kita ni sampai ke Madinah sana. Kalau nak tahu lebih detail, boleh refer pada Ustazah lah. Semua saya nak sampaikan clue sajalah, benda-benda yang basic sajalah. Saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Kita ada pasal agamawan ni. Kita ada sebab kita ambil info-info, kita terangkan. Mungkin akak-akak, abang-abang selalu mendengar YouTube daripada ustaz ataupun ustazah tentang selawat. Tapi tak apalah, itu dah memang patut pun, memang bagus pun kita dengar, daripada kita buang masa kita buat benda-benda yang kurang-kurang berfaedah. Baik kita dengar ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah yang mengisahkan tentang agama, tentang selawat, tentang apa-apa saja tentang agama ni, memang bagus lah kadang-kadang. So kadang-kadang nak tengok juga yang bukan agamawan ni bercerita pasal selawat. Saya boleh cerita pasal selawat saja sebab selawat ni saya alaminya. Sebab kita tak alami ni, kita tak tahu. Bukan maksudnya kita tak alami macam mana. Bila kita berselawat, kita rasa macam kita ni dekat sangat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak rasa macam saya nak tekankan, kita bukan cinta Rasul, cinta Nabi dengan spanduk boleh, dengan perarakan boleh. Alhamdulillah, buatlah. Tapi pokok pangkalnya hati kita dekat, kita dekat dengan Nabi. Kita ikut tak segala apa yang Nabi ajarkan, apa yang segala disuruh. Contohnya macam sentiasa sebarkan salam, sentiasa berselawat, sentiasa beristighfar. Benda-benda basic saja. 3 perkara kita tekankan semua. Sentiasa sebarkan salam, sentiasa berselawat dan sentiasa beristighfar, insya-Allah. Apa segala kesusahan, apa biasalah kalangan kita di pejabat, kita di mana-mana, kadang-kadang kita ada berbagai masalah, berbagai stres yang kita lalui. Cuba cool down. Bila kita dalam keadaan berserabut dengan masalah kewangan sekarang ni, ramai yang sedang dibuang kerja, ramai yang kurang pendapatan, termasuk saya sendiri memang efek sangat benda ni. Sebab kita melibatkan adalah kan kerja kita kan. Sebab kalau yang makan gaji mungkin dah kurang sikit pendapatan, mungkin kurang daripada biasa sebelum ni, sebelum 2-3 tahun lepas kurang. Jadi banyakkan beristighfar. Ada segala-galanya apa yang berlaku ni ada hikmah ni. Mungkin PKP, MCO suruh duduk rumah. Apa yang perlu kita duduk rumah? Kadang-kadang orang cakap pergilah mengaji, sembahyang. Memang orang boleh cakap, tapi kadang-kadang kita nak buat tu sangat-sangat berat. Tapi tak apalah. Walau bagaimanapun, kalau kata kita ditimpa segala musibah, ditimpa segala masalah, kita terima dengan reda. Alhamdulillah, kita sebutkan Alhamdulillah. Segala-galanya datang daripada Allah. Allah yang memberi, Allah yang boleh menarik balik segala-gala penyakit, segala-galanya. Mungkin kemewahan kita sekarang ni, ataupun kesenangan kita sekarang ni, keselesaan kita sekarang ni, mungkin besok Allah boleh tarik balik. Dan kesusahan kita hari ini, keperitan kita hari ini, dengan segala kekurangan kita hari ini, esok lusa Allah boleh tambah balik. Itu semua terletak pada ketentuan Allah. Yang penting kita sebagai umat, kita sebagai hamba-Nya, kita sentiasa berdoa, kita sentiasa berselawat, kita sentiasa beristighfar. Sebab yang biasanya lah kan orang akan cakap selawat. Memang betul, selawat je. Selawat tak perlu pakai duit, tak perlu pakai modal. Macam selawat yang saya keluarkan, kita tak perlu nak membayar orang untuk mendapatkan selawat, tak perlu. Sebab apabila kita selawat sekali, Allah berselawat dengan kita. Sebab perkara kita buat, seperti suruhan Allah yang kita buat, seperti solat, kita baru lepas puasa,
kebaikan kita buat tu memang kita buat, Allah tak buat. Tapi bila kita selawat, Allah selawat. Bukan sekali, 10 kali. Sebab itu saya tekankan sangat, mari kita sama-sama berselawat. Tak perlu kita nak gopar-gopar satu hari kita nak selawat sampai 1000 kali. Alhamdulillah kalau boleh 1000 kali. Sebab ada hadis-hadis yang saya terbaca, correct me if I'm wrong. Kalau kita sentiasa amalkan istiqamah selawat 1000 kali satu hari, kita berselisih bahu nanti dengan Rasulullah SAW bila masuk ke syurga nanti. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau tak betul, tolong betulkan saya. Mungkin saya terlepas pandang hadis-hadis itu mungkin betul atau tak betul. Tapi tak apalah. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau tak betul, kita tentu kita berselawat. Kita berselawat. Banyak sangat kebaikan selawat. Sebab itu saya tekankan setiap hari saya cuba ruangkan masa lebih kurang dalam 10 hingga 20 minit. 20 minit saya nak menyeru agar semua kita berselawat. Berselawat dan berselawat. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan selawat, kita beristighfar, kita baca Al-Fatihah, kita baca 30. Moga-moga selawat kita ini sampai untuk sahabat-sahabat kita di Gaza sana, semuslim yang sedang sangat-sangat ditimpa kesusahan. Sebab bila kita baca di media sosial tentang kekejaman Yahudi Zionis di sana, kita rasa sangat-sangat terkesan. Sebab bila kita sentiasa berselawat, bila ada saudara mara kita yang dikesan ataupun ditindas, kita terasa sangat. Jadi sebab itu saya tekankan supaya kita sentiasa berselawat, agar keajaiban selawat ni, kemujarabaan selawat ini dapat disampaikan di sana. Allah akan hantar segala tentera-tentera Allah, malaikat-malaikat Allah untuk menolong saudara Islam kita di sana, insya-Allah. Dan mungkin dengan keberkatan selawat kita ini, dengan keikhlasan kita selawat, akan memudahkan segala masalah kita, masalah kekurangan, masalah segala-galanya masalah. Sebab saya dikabarkan hari ini, dalam minggu ni, 5 hari ataupun 6 hari kebelakangan ni, saya telah kehilangan 2 orang saudara sebelah bapa saya, sebelah ibu saya telah meninggal akibat COVID. Dan hari ini saya dikabarkan adik ipar ibunya telah melika rahmatullah. Kita anytime, bila masa kita boleh pergi, dan kita tak tahu bila kita boleh bertahan dengan usia kita. Mungkin orang cakap bila kita kita panjang, bila usia kita dah meningkat, mungkin kita lebih jauh lah selalunya orang Muslim. Sebenarnya bila usia kita meningkat, kita makin dekat lagi dengan kematian. So sebelum kita sampai ke arah itu, saya sebenarnya saya nak adakan preparation untuk diri saya lah. Mungkin dengan keberkatan, dengan dengan kerahmatan Allah, mungkin Allah berikan saya kesempatan ini agar dapat kita mengakhiri kehidupan kita dengan sempurna, insya-Allah, dengan berkat salawat dan istighfar selalu. Saya pun tak boleh nak cakap banyak sangat, sebab orang akan dengar ngomelan saya ni, aku akan pening kepala nanti kan. Saya pun sebenarnya pening kepala. Tapi saya tak peduli apa orang nak cakap, dan saya akan bercakap. Sebab saya nak orang semua rasa apa yang saya rasa, keajaiban selawat ini dan istighfar ini sebenarnya. Kita tak boleh rasa kalau kita tak amalkan. Mungkin kita dalam keadaan selesa, keluarga kita bagus, Alhamdulillah, segala ekonomi kita bagus, Alhamdulillah. Tapi kita kena tengok di bawah sikit, kadang-kadang ada kawan-kawan saudara kita yang sedang dalam kesusahan, yang kesakitan. Hari ini banyak call saya terima, yang orang ini sakit, ada suaminya sakit, isterinya sakit, ada yang sedang sakit jantung, ada yang sedang dalam pusat kuarantin. So kita boleh cuma cakap banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Mungkin segala-gala yang berlaku pada kita selama ni ada hikmahnya. Kalau kita nak ceritakan tentang kekhidmatan, tentang apa yang berlaku selama ni, memang kita
Kadang-kadang kita tak nak buka kita punya aib. Past is past. Life must go on. Tapi itulah, Alhamdulillah, apa-apa pun kita bersyukur kepada Allah. Apa sekali yang berlaku kita bersyukur kepada Allah. Ada hikmah ni. Okey, kita mulakan kita punya istighfar, kita punya selawat hari ini. Mungkin kita istighfar 100 kali, kita berselawat 100 kali. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca 3 kali, lepas tu kita istighfar dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah 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 salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah. Kita dah berselawat 100 kali, kita dah istighfar 100 kali. Bukan saya nak mengatakan yang kita hanya berselawat waktu ini. Kita mesti berselawat sentiasa. Sebab kita diperuntukkan satu hari 24 jam kita ada kan. So apa salahnya kita berselawat, kita ambil masa, ambil waktu sikit, diam-diam duduk mana-mana ataupun seorang-seorang kita pegang tasbih, kita berselawat, insya-Allah
banyak keberkatannya dalam selawat. Mungkin dengan keberkatan kita berselawat ni, kita dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki. Mana yang sedang dalam kesusahan, mana yang dalam gundah gurana, mana yang macam-macam stres sekarang ni. Bila kita ditimpa orang-orang keliling kita ni dalam kesusahan, kita yang tak susah pun kadang kita rasa susah, orang yang sedang dalam kesusahan lagi akan merasa susah. InsyaAllah dengan keberkatan keajaiban selawat ini, boleh murahkan rezeki, dilimpahkan segala kenikmatan Allah kepada kita. Mungkin dilimpahkan segala-galanya kepada kita, insyaAllah. Yang penting kita bersabar, kita sentiasa beristighfar, kita sentiasa berselawat, dan kita sebarkan salam. Mungkin Allah ada percaturan baik untuk kita, dimurahkan rezeki. Mungkin kita boleh ke Mekah, boleh ke Madinah mengerjakan haji dan umrah, insyaAllah, selepas COVID ni akan berakhir, insyaAllah. Sekian saja buat waktu ni. Saya mohon keampunan menyusun 10 jari kalau ada kesalahan. Ada yang rasa tak senang dengan video saya setiap hari saya akan bersiaran, tapi tak apalah, insyaAllah. Kalau tak suka pun Alhamdulillah, suka pun Alhamdulillah. Kalau scroll tengok ada nampak muka saya, tak suka tak apa. Yang penting brother ni keluar, aku kena istighfar, aku kena bersalat. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan sebenarnya. Itu yang tujuan saya buat video ni. Biar orang tak suka tapi dia tengok muka saya, dia tahu orang ni cakap pasal istighfar, cakap pasal selawat. Aku kena selawat. Tak selawat sekali, 2 kali pun tak apa. Alhamdulillah, yang penting saya nak sebarkan selawat. Saya bukan ustaz, saya bukan agamawan, saya tak pandai nak tafsirkan perkara yang detail tentang selawat. Abang-abang, kakak-kakak, saya anjurkan kalau ada masa buka dalam YouTube, tengok ustaz-ustaz yang bertauliah menerangkan tentang fadilat selawat, tentang kebanyakan keajaiban selawat. Itu saja yang saya harapkan sebenarnya dalam video-video yang akan datang. Saya akan terus membuat video. Saya akan sentiasa menyeru sahabat-sahabat saya, sahabat baru ataupun sahabat lama, kenalan-kenalan saya, sentiasa berselawat, insyaAllah. Sekian saja dari saya. Mungkin yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita akrabkan. Mungkin yang susah akan datang menyusul kesenangan, yang senang dapat membantu yang susah. Dengan keberkatan kita bersalawat, insyaAllah. Sekarang dulu buat masa ni, seperti biasa, apa segala amalan kita pun, kalau kita kita tinggalkan 5 waktu, amalan kita akan menjadi debu, tidak akan menjadi apa-apa. 5 waktu jangan tinggal. Selawat di mulut maupun di hati pun maupun di mulut. Malam sudah waktu tidur sebenarnya ni. Sebelum tidur, almu jangan lupa, insyaAllah dia akan menyusul, mencari dan berjumpa dengan yang lama sudah tidak ketemu, insyaAllah. Assalamualaikum.